Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Latif Al-Khabir, kita boleh menyambung bedah buku kita ini berkenaan dengan perubatan tradisional Melayu, adat resan Melayu. Bagaimana kita nak cuba faham apa manfaat yang kita akan dapat daripada buku ini. Kita tengoklah, kita cuba nak faham macam mana orang silam dulu faham. Bila dia masuk, ini adalah dunia adat, betul tak Mat? Inilah kehidupan orang dulu. Orang dulu ni hidup dia macam ni. Jadi kita cuba nak faham apa yang dia faham, yang ada dalam fikiran dia itu. Baik. Malam ni kita cuba nak faham macam mana orang dulu faham pada muka surat ke-19 yang dia panggil dengan makna khadam. Khadam. Kata penulis, semoga Allah memberi kebaikan kepada penulis dunia dan akhirat. Dia kata khadam ialah pembantu atau orang suruhan yang akan membantu tuannya apabila diminta. Yang tu kita faham dulu. Secara bahasa umumnya khadam diterjemah dengan makna pembantu atau orang suruhan. Dia membantu kita. Tapi kita kena ingat juga satu benda. Dia kata macam mana istilah dia, wal khadamu, ya, khadam itu pembantu, betul, tapi wal khadamu yu'thir ataupun yu'thar. Walaupun khadam itu pembantu, tapi kaedah dia setiap pembantu dibayar. Itu kaedah dia. Dia pembantu, tapi setiap yang pembantu itu dia ada habuan dia, ada ganjaran dia. Kita nak keluar kereta, ada orang dia suka rela main tahal kereta sana, dia bantu kita automatik akan memberi sesuatu. Habis tak ada kita kata terima kasih. Jadi untuk membantu itu mesti ada dia punya, ya. Walaupun khadam itu maksudnya pembantu ataupun orang suruhan, tapi setiap khadam itu dibayar. Baik. Kata dia, khadam pada asasnya terbahagi kepada dua golongan. Iaitu pertama, khadam asal. Khadam asal adalah terdiri daripada rohani malaikat dan jin Islam peringkat tinggi yang nama mereka adalah seperti nama malaikat. Ia tidak mendatangkan apa-apa syarat pada ahlinya untuk berkhidmat. Khadam jenis ini adalah diharuskan oleh syarak. Ini penulis kita punya pandangan dia bagi. Kerana khadam itu diterjemah dengan makna pembantu, maka pembantu itu mesti ada dua. Ada pembantu yang baik, boleh diharap. Ada pembantu yang tak boleh diharap. Ada pembantu, dia kata, daripada golongan malaikat. Dan ada pembantu daripada jin Islam. Hak yang dia sebut nama-nama malaikat tu kita dah tengok dah kan.
Saya jenuh duk mengapai sambil lah tak dapat lagi. Nama dia apa? Bukan Mikael, macam mana nama dia bang? Nama dia. Khadam macam ni, dia kata dia khadam pada peringkat tinggi ni, dia tak akan letak apa-apa syarat. Dia boleh bantu cara sukarela. Dia boleh mai dan dia boleh pi. Namun dia khadam. Kita kena tahu dia akan ada sifat yang dia suka, dia juga ada sifat yang dia tak suka. Bila pada diri kita ada sifat sikap yang dia tak suka, dia pi. Pada diri kita ada perangai yang dia suka, dia main lah. Yang kedua, khadam bersyarat. Khadam jenis ini adalah terdiri daripada jin alam rendah. Sama ada terdiri daripada jin Islam atau jin kapiak. Golongan ini datang kepada ahlinya. Ahlinya maknanya orang yang buat perjanjian dengan dia. Ahlinya dengan perjanjian dan beberapa syarat khusus dan umum, sama ada yang bertepatan dengan hukum syarak ataupun yang diharamkan oleh syarak. Khadam jenis ini adalah diharamkan oleh Islam. Ini khadam jenis kedua. Khadam ini dia boleh jadi khadam Islam, dia boleh jadi khadam bukan Islam, kapiak. Dia boleh jadi jin Islam, dia boleh jadi jin kapiak. Kalau dia jin Islam pun, dia jin Islam yang paling jahil murakab. Hal-hal agama dia tak tahu. Dia juga jin yang mencintai kemegahan, kesombongan, nama. Dia suka bila nama dia diseru. Dia nanti kita akan tengok. Dia buh nama dia dengan nama gah-gah. Yang bila disebut di alam kita, dia gah. Dia jadi macam, dia jadi dia seronok. Kita tengok. Khadam bersyarat ini akan datang menolong ahlinya dengan melalui salah satu daripada cara berikut. Ini khadam bersyarat ni. Yang khadam asal tu dia tak ada syarat apa. Dia boleh mai suka-suka dan dia boleh pi. Dan dia nak mai suka-suka pun susahlah juga. Dia kena ada tok nenek kita punya moyang-moyang kita yang depa berkenan tu baru dia mai ke kita. Tak kalau dia tak mai. Kita tengok yang bersyarat ni. Yang pertama, dampingan luaran. Azan. Kita berita melangut bagi azan. Silakan. I'm not okay. Kalau azan okay ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad
رسول الله حي على الصلاة حول ولا قوة إلا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمد وسلم محمود الذي وعده Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Baik, dia kata khadam bersyarat ini akan datang menolong ahlinya dengan melalui salah satu daripada cara berikut. Walaupun nama dia khadam, tapi dia tidak kita cakap dia buat terus. Untuk lekat nama khadam kat dia tu, macam pembantu rumah kita kan, nak lekat dia jadi pembantu rumah kita tu, kita kena pergi ambil. Kalau dia warga asing, kena pergi ambil, bayar pasport dia, dia duduk dengan kita, bayar gaji dia. Kita kata ni pekerja rumah saya, pasport dia apa kita tak bayar, tak bagi, dia pun tak pergi ambil, duk mengaku lagu tu, dia tak masuk rumah kita. So, tengok macam mana dia jadi khadam. Satu, dia kata khadam ni jenis dampingan luaran. Khadam ini akan mendampingi dan menolong tuannya melalui luaran sahaja, iaitu hanya melalui perbuatan, ucapan atau kasat hati. Luaran maksudnya dia tak masuk dalam badan tuan dia, duduk di luar. Tapi dia menguasai perkataan tuan dia, perbuatan tuan dia, sampai nawaitu tuan dia tahu. Dia kuasai. Yang kedua, dampingan dalaman. Khadam jenis ni dikenali sebagai tanasakhul arwah. Tanasakhul arwah atau penjelmaan khadam atau jin dalam diri seseorang, atau dikata dengan istilah menurun, dengan menamakan diri mereka, dengan menamakan diri mereka itu, khadam tu menamakan diri dia semasa menurun dengan nama-nama tertentu seperti Nabi Khidir, Panglima Hitam, Wali Songo dan sebagainya. Dia bubuh titik di situ kan, kerana dia bubuh titik saya berhenti sana. Kalau dia tak bubuh titik saya kena pergi terus. Baik, saya nak menarik sedikit perhatian kita pada istilah yang dia pakai. Apa dia? Yang datang itu adalah khadam dampingan. Dampingan apa? Dalaman. Dia adalah khadam
dampingan dalaman. Dia jenis tanasakhul arwah. Dia boleh masuk sebati dengan roh kita, dengan darah kita. Yang masuk tu dia. Tapi dia menamakan diri dia Nabi Khidir. Yang masuk tu khadam, yang masuk tu jin. Tapi dia panggil diri dia dengan nama Nabi Khidir. Dia panggil diri dia Panglima Hitam. Yang ni saya pernah jumpa. Nabi Khidir pun saya pernah jumpa, Panglima Hitam pun saya jumpa. Nanti saya cerita. Wali Songo saya tak jumpa lagi. Agus sudah. Dan sebagainya. Baik. Apa yang saya nak tarik perhatian ikhwan ini, walaupun penulis kitab kita ni dia ada aliran sufi. Tak apa. Dia ada aliran tarekat. Tapi dia benar dalam tulisan dia jujur. Apa dia? Dia beritahu pada kita yang datang masuk dalam badan orang dengan istilah menurun, itu bukan roh orang mati, itu jin. Walaupun dia pakai nama siapa pun. Di alam semesta macam ni Pak Cik Din, dia boleh masuk dalam badan orang, dia boleh pakai apa-apa nama sekalipun. Jadi apatah lagi dia masuk dalam badan orang kata masuk dengan cara gaib, dengan cara halus, dia nak pakai nama siapa? Dia pakai. Bukan kena banyak duit pun. Kalau jin tu jin Arab, tentulah dia cakap Arab, takkan nak cakap Melayu. Nak cakap aku pasal apa? Dia bukan beranak di Perai. Dia beranak Arab, dia cakap Arab lah. Kita jumpa penyamun penyangak di Arab, takkan kita nak kata dia ustaz, dia cakap Arab. Dahsyat noh, penyamun di sini semua pakai ustaz noh, cakap Arab. Dia memang cakap Arab. Dia orang Arab. Dia pergi Siam, dia cakap Siam. Maka penulis ni dia jujur, semoga Allah merahmati dia. Dia kata khadam itu mengaku diri dia Nabi Khidir. Panglima Hitam ni ada sejarah dia. Dia panglima lawan sungguh, macam kita ada apa? Ada bukan? Itu lama. Dia ke bawah. Ni kita pergi rumah Tok Mat ni. Rumah Pak Cik Ahmad. Kita jumpa siapa? Apa? Jaya. Matang Tok Jaya. Lagi yang cengih sikit. Pekan Darat, Matang Tok Jaya. Tok Kelam. Kita jumpa Tok Kelam. Itu adalah nama Panglima Kedah. Yang masa Siam attack, ada apa? Perang kan? Yang apa? Istilah wang mas. Upeti tu kan? Kedah kena bayar pada Siam. Dia berkelahi. Masa itulah Tok Kelam ni semua depa dulu kan sememangnya Pulau Pinang tak ada nama kan. Itu adalah tanah besar untuk negeri Kedah kan. Maka depa lah daripada sana depa mai ke sini. Maka terkenallah kampung tu, ini Tok apa? Tok Kelam tadi, lagi satu Tok apa? Bila depa ni memang orang bagus, orang silat, orang Melayu, orang bertahan tanah air. Depa ni berjasa kepada raja depa, agama mereka, nusa bangsa depa. Maka jin-jin tu masuk dalam badan orang, bubuh nama tu. Jadi pada jarak masa yang dekat, pada zaman silam, bila sebut nama tu, jadi gah. Sini sebut Panglima Hitam, orang tak tahu apa. Ustaz Hitam pun orang tangkap. Nama Panglima Hitam. Tak ada gah apa pun. Tapi dulu time tu, time 14, time 18, 19, ini nama orang-orang yang besar-besar. Jadi orang-orang yang mengambil pengalaman ini dahulunya telah pun tersalah sangka. Apa dia sangka? Dia sangka tu Nabi Khidir betul. Dia sangka yang mai tu Tok Cepoh betul. Dia sangkakan yang mai tu Hang Jebat betul. Kenapa? Kerana dia tak belajar nas agama dulu. Agama kata orang tu dah mati, masuk ke alam barzakh. Kan? Dia tak boleh mai dah ke sini. Hujah yang paling agak logik yang disebut dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibn Qayyim, dia kata kalau dalam alam barzah tu ada nikmat,
dan nikmat kubur itu menyamai dengan nikmat dalam syurga, kenapa mereka nak tinggal nikmat datang ke dunia yang pancaroba? Mustahil. Kalau alam barzah itu ada azab, depa kena azab, lagilah mustahil. Tengah duk kena balon haria pasal tak semayang, himpit dalam kubur, apa lebih kurang, tiba-tiba dapat rehsat, mai berubat orang kat sini. Ini lagi tak masuk akal, kata Imam Ibn Qayyim. Kalau mereka dalam nikmat, hadis kata namul arus, nam kanamus salih. Tidaklah kamu macam pengantin, tidaklah kamu macam mana orang salih. Jadi hari malaikat kata dia tidur, dengan berlaku kiamat, dia rasa macam zuhur dengan asar. Maka tengah-tengah tidur tu dia mendapat nikmat demi nikmat. Jadi macam mana dia nak mai sini, Tok Mat? Kalau dia kena balun, macam Quran menyebut an-naru yu'raduna 'alaiha, untuk Firaun, neraka itu membakar mereka dalam kubur pada waktu pagi, pada waktu petang. Macam mana dia nak? Dan itu barzakh, ayat 100 surah Al-Mu'minun itu. Imam Ibn Qayyim juga dalam kitab Ar-Ruh membawa tafsiran Abdullah bin Abbas tentang itu, dinding yang sangat tebal memisah, yang mereka tak tahu apa, orang duduk alam barzah tak tahu apa jadi ke kita. Imam Ibn Qayyim kata diriwayatkan, dia tak bawa hadis, dia kata diriwayatkan daripada orang-orang salaf bahawa orang mati yang baik-baik ni, bila ada orang mati baru masuk ke alam barzah baik-baik, mendapat nikmat, depa nanti mai ziarah dia. Depa akan tanya, masa hari terakhir hang mati ni, apa berlaku dalam dunia? Hang kenal tak fulan bin fulan ni? Hang kenal tak orang nama ni? Maka orang yang baru masuk ni akan bagi tahu apa yang dia tahu. Imam Ibn Qayyim kata diriwayatkan daripada para salaf, dia tak bawa apa-apa nas. Nak cerita bagi tahu, kata orang duk alam barzah tu yang baik-baik tak tahu apa jadi. Pesaka tu bagi betul ke, bagi tak betul ke, bini dapat lebih ke, anak dapat kurang ke, menantu tak ada apa-apa pun pergi dapat ke, dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Maka lagilah mustahil dia nak balik ke dunia ni pun tak boleh, apatah lagi dia nak balik masuk dalam badan orang mai berubat. Lagilah mustahil. Orang putih kata apa? Unreasonable. Betul Rashid? Tak ada respon apa? Boleh terima. Ghairu ma'qul. Tidak makul, tidak logik. Kalau nak balik ke dunia pun tak boleh, apa hal pula pergi masuk dalam badan orang? Tapi orang dahulu tertipu dia kerana dia tak ada ilmu, dia kata yang ni ruh orang mati. Maka dia tertipu dengan istilah itu, tanasakhul arwah, percampuran roh itu. Dia tertipu. Jadi kalau kita pergi berubat jenis orang masuk dalam badan, sebenarnya kalau dia kata siapa-siapa dahsyat-dahsyat mai, maka sebenarnya itu adalah jin. Jin boleh buat. Jin boleh nama, boleh siapa pun dia boleh mengaku. Iblis boleh buat momen tu macam momen Nabi. Pakailah nama Nabi. Tambahlah kita tak pernah mengaji pun apa Syama'il Muhammadiyah, tak kenal pun Nabi. Dia just mengaku je, bukan momen tu true momen, tapi just mengaku je lah. Baik, sambungan dia. Jin yang meresap melalui cara ini membolehkan orang yang diresapi itu menunjukkan keajaiban dan perkara-perkara luar biasa seperti bercakap bahasa Siam. Duduk tak duduk, sebatas Siam tak tahu. Tak tahu boleh cakap Siam. Jawa, Agus, Arab dan sebagainya. Sedangkan sebelum itu orang tersebut tidak mengetahui sedikit pun bahasa-bahasa tersebut. Yang ini jenis khadam apa? Dampingan dalaman. Dua-dua sama bahaya. Dampingan luaran pun berbahaya, dalaman pun berbahaya. Bahkan kalau yang luaran, dia boleh mengaku yang itu malaikat. Dia mendapat ilham-ilham laduni daripada
daripada Tuhan. Baik. Punca lahir dan berkembangnya amalan-amalan karut ini. Daripada keterangan di atas, amalan jahiliah mula bertapak semula dan ianya diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi lain sehingga ke hari ini. Benda ni ikhwan, dia kena menurun. Dia kena ijazah mengijazah, hang ambil aku ambil, hang belajar aku belajar. Dia kena lagu tu. Dia bukan macam janggut dia tumbuh lagu tu yang kita biar. Tidak, dia mesti dipelajari. Amalan yang ada hubung kait dengan puak jin alam rendah ini pun berpindah dari satu jasad ke satu jasad yang lain pada anak cucu cicit pengamal tersebut, yang mana ia dipanggil saka baka atau datuk nenek. Ni lah ikhwan, orang dia panggil saka baka ni, berpunca daripada satu MOU ada. Maka sama ada saka itu jenis luaran, dampingan luaran, atau jenis dampingan dalaman. Setengah orang panggil nenek moyang, tok nenek kita. Dia mai. Kebiasaannya kesinambungan ini terjadi dengan anak atau keturunan mereka disuruh menggantikan tempat datuk nenek mereka setelah menerima isyarat-isyarat, sama ada melalui mimpi. Kita tak dapat lalu ni kan. Kita berapa kali main kuliah duk lena mimpi apa pun tak. Tengok. Seperti datangnya satu orang tua berjubah putih. Tengok ikhwan. Dia pakai putih. Kalau main lagu saya, antum tahu ranjau. Tak ada tahu lah ni. Dia main jubah putih aja, semat. Cantik. Siapa nak kata dia apa? Atau orang tua yang berpakaian hitam, atau menyerupai datuk nenek mereka yang pada hakikatnya adalah jelmaan daripada jin. Sama ada dia berpakaian putih ataupun hitam, itu bergantung kepada tok nenek dia tu belajar jenis apa. Kalau tok nenek tu faham kata jenis pakai hitam ni jenis panglima, maka dia mai. Dia mai lah. Cara panglima dulu lah, bukan panglima sekarang, panglima dulu. Yang menyuruh mereka mewarisi ilmu kedukunan, ilmu latihan pertahan diri, ilmu perbidanan dan sebagainya, atau melalui perjanjian yang diterima daripada ibu atau bapaknya sebelum mereka meninggal dunia. Bagi anak cucu yang menerima amalan dari datuk nenek mereka, mulailah mereka mematuhi syarat-syarat atau juga dikenali sebagai jamu jin yang telah ditetapkan itu, mengikut jenis jin yang mereka sahabati tersebut. Ikut jenis tak sama Rashid. Kalau jin tu makan kuat, mampu lah kawan ni. Kalau jin tu jenis puasa, alhamdulillah, korang lah. Baik, tengok apa syarat-syarat mereka ni. Syarat dan alatan jamu jin. Jika jin Islam yang saleh dari alam rendah, antara syarat-syarat yang biasa ialah syarat yang tidak bertentangan dengan hukum syarak yang wajib, seperti tidak boleh meninggalkan solat 5 waktu, tak boleh meninggalkan puasa Ramadan, patuh dan taat pada kedua ibu bapa, mesti berbuat baik pada orang tua, tak boleh makan dan minum benda-benda yang haram, tak boleh berjudi dan sebagainya. Pada zahirnya syarat ini nampak baik kerana melaksanakan syariat Allah. Tetapi yang menjadi kesalahan pula ialah ketaatan ini berlaku setelah seseorang itu mengikat janji dengan khadam itu untuk menunaikan hajatnya setelah semua perintah tersebut dilaksanakan dengan sempurna. Dia bagi syarat-syarat itu bukan mendekatkan diri pada Allah, untuk dekat diri dengan dia. Jadi kalau hang boleh, dia bagi 40 hari. Hang kena sembahyang jemaah 40 hari. Hang kena buat sembahyang hajat 40 hari. Hang kena puasa 40 hari. Hang kena baca ayat ni 40 hari. Jadi kawan tu 40 hari tu buatlah benda tu. Nanti pada hari ke-41 ke, hari ke-46 ke, ikut syarat dia bagi, barulah dia tunjuk. Kalau kawan tu boleh, dia akan monitor. Jadi semua.
hari yang lebih tu, dia akan tunjuklah petanda kata amal tu dah jadi. Bila kawan tu tak buat macam dia mau, amal tu jadi tumpul. Kawan tu kena buat pula. Bukan mendekatkan diri pada Allah, walaupun nama dia baca zikir ke, sebahagian dia cubit ayat-ayat Al-Quran ke, tapi semuanya mendekatkan diri kepada makhluk halus ni. Licik, sangat licik. Walaupun dia jin Islam. Nanti sahabat cuba fikir bersama-sama, kita cari jawapan. Dia bubuh tajuk, jika jin Islam yang saleh. Dia buat syarat ni. Soalannya ialah, kenapa dia kena buat syarat tu? Cuba kita cari jawapan. Sedangkan dia boleh bagilah bantuan apa pun tanpa syarat. Kenapa dia nak buat syarat? Sebab dengan syarat akan menampakkan orang yang terima tu baik. Bila kawan tu nak, kawan ni sejak belajar ilmu ni mayang tak tinggal. Jadi pendamping dia tu macam mana? Kalau dia ni semayang tak tinggal, tok yang main kat dia tu macam mana? Kawan tu dapat nama besar. Maka Allah kata fazaduhum rahaqa, bertambahlah kerosakan manusia ni, dan nak dekat diri pada Allah memang dak lah. Ini dah termasuk syirik pada qasad, syirik pada niat. Melakukan ibadat bukan mendekatkan diri pada Allah, tapi untuk dapat hajat duniawi. Ini syirik pada qasad. Baik, jika jin Islam, tadi jin Islam yang soleh tahu tu, ni jin Islam juga tapi kalang kabut sikit, pasik. Ni jin Antonic ni. Siapa tulis tadi dalam WhatsApp? Jin Antonic ni. Jangan duk melawak. Tengok. Saya ingat Abang Man ke Pak Cik lah. Saya rasa Pak Cik Nazri. Antara syarat perjanjian yang mesti dipatuhi ialah terdiri daripada perkara-perkara yang harus di sisi syarak, seperti nasi kuning, ayam panggang, bertih, telur separuh masak, darah ayam hitam, kain yang berwarna, bubuk merah, bubuk kacang hijau yang dimasak dengan gula merah, bubuk putih. Bubuk putih ni bubuk nasi kot nah? Bubuk gandum. Bubuk nasi kot yang dia bubuk santan tu. Bertih yang ditabuk di atas telur dadar. Tidak boleh lalu bawah penyidai kain. Saya dulu tak boleh lalu bawah penyidai. Dan saya tak boleh langkah parit. Saya tak boleh makan buah munggai, daun munggai semua tak boleh. Sekali saya lalu bawah tu, sampai hari ni ilmu hilang. Tak, kalau saya boleh buat magic tu. Tak boleh memakai pakaian khas seperti berwarna hijau atau kuning dan sebagainya. Biasanya majlis tersebut diiringi dengan bacaan tahlil. Tengok, doa selamat ada. Dengan menjemput orang ramai ke majlis itu. Meskipun kerja ini baik, namun tujuan jamuan itu diadakan adalah bagi memenuhi perjanjian dengan khadam. Perkara dan syarat inilah yang menjadi kesalahan di sisi syarak. Jadi kita orang masjid, kita pergi makan, kita tak tahu apa. Tapi tuan yang buat kenduri tu Pak Cik Din, dia telah menyempurnakan syarat. Jin yang main kat dia tu jin Islam, tapi jin Islam yang fasik. Tengok pula, kalau jin yang kafir, syarat perjanjian yang mesti nanti tengok, ni dua jin ni, jin yang soleh ni dengan jin yang Islam yang fasik, dua-dua Islam. Syarat bukan-bukan. Dua-dua membawa kita tak sampai ke Tuhan. Betul sahabat Rashid? Tak sampai ke Tuhan. Nak bersahabat dengan mereka, nak berkawan, dapat ilmu ghaib, dapat macam-macam lah boleh dapat. Nanti dia akan tunjuk apa kawan ni dapat. Tapi dengan Tuhan jadi putus, jadi penggang. Baik, syarat perjanjian yang mesti dipatuhi jika khadamnya terdiri daripada jin kafir ialah melibatkan perkara-perkara yang diharamkan oleh hukum syarak, seperti ayam hitam yang disembelih dengan bulu dan darahnya tidak dibuang. Semua bulu-bulu dan isi perutnya tidak boleh dibuang merata-rata. Dipanggang, diletakkan terterap di atas pulut kuning. Terlentang tak boleh ayam tu, kena menerap. Menerap atas pulut kuning.
Ustaz Samsul tahu ke apa dia menerap? Tak, terlentang tahu? Terlentang bukan tidak. Terlentang. Macam mana? Menerap? Tak, kalau tak tahu, saya nak tunjuk praktikal. Baik, tengok, dia mau ayam tu pergi menerap tu pulut kuning. Takkan 3 suku punya kerja. Atau pulut putih. Kemian yang diasap untuk memanggil jin. Senjata keturunan seperti kerih, lembing, pedang untuk dipuja dan sebagainya, termasuk darah kambing, semah. Semah ni jamuan yang dibuat untuk hantu. Sangkak pun lagu tu juga jenis jamuan juga. Ancak pun lagu tu juga. Ancak ni asal maksud dia dulang yang diletak jamuan-jamuan yang mereka memilih menu tu. Ancak, upih dan sebagainya. Kebiasaannya upacara seperti ini hanya dilakukan untuk keluarga sahaja atau berseorangan, dengan diiringi dengan bacaan serapah, jampi, doa atau kadang-kalanya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selepas itu, sama ada jamu itu diberi makan kepada keluarganya atau diletakkan di suatu tempat seperti di bawah pokok besar atau di mana yang diarahkan kononnya untuk makanan roh datuk nenek. Tengok ikhwan. Tapi kok mana pun dia akan pergi kepada macam tak menyalahi agama. Orang dahulu memang ada pelajaran agama, tapi mungkin dia yang tak belajar. Guru-guru agama ada, cuma banyak dengan tak banyak. Tapi dia tak mendapat pendedahan. So, dia pula ada alasan apa-apa tak tahulah. Nak jaga keluarga lah, tanah banyak lah, nak jaga dusun lah, jaga apa, tak larat. So, dia ambil lah. Dan dia pun tak ada rujukan. So, dia terimalah benda ni. Maka adalah perjanjian MOU tu. Perjanjian itu, ini bukan dikutip biasa-biasa, tetapi keturunan itu, tok dia bagi kepada bapak dia. Bapak dia bagi, kalau dia tak mau, cucu tak mau, mungkin pada cicit. Sebab makhluk ni dia boleh bersabar dengan tuan dia dalam masa yang lama, dengan umur dia yang panjang. Bila kita buat ni semua, bila mereka buat ni semua, bermakna mereka setujulah dengan syarat tu. Apa yang dia minta. Dia minta dalam mimpi dia datang. Dalam mimpi lah. Mimpi, dia dalam mimpi tu kita nampak lah apa. Dia tunjuk apa kena buat. Maka lepas daripada itu, orang tu pun buat. Seperti arahan yang ada dalam mimpi. Tengok apa jadi. Akibat mematuhi perjanjian ni apa jadi? Dari saat orang berkenaan membuat perjanjian, dia bukan pergi suar tangan lagu tu, pergi apa? Shake hand kan? Ini perjanjian. Dia bukan lagu tu. Dia main dalam mimpi, pakcik. Macam tadi, itulah perjanjian dia. Bila kita ikut, bermakna kita terimalah. Bila kita duk drag dia, kita tak mau, kita duk ragu dengan dia main lagi. Kadang-kadang dia main dengan bentuk apa dia ancam kita. Dia marah. Kalau orang ni dia tak mau layan, maka dia main lagi, dia kacau kot lain, dia kacau kot tu. Dari saat orang berkenaan membuat perjanjian, mulailah mereka mematuhi syarat, dan perjanjian itu sama ada dengan mematuhi segala hukum syarak atau mengadakan jamuan untuk khadam-khadam tersebut bagi menjaga kepentingan amalan keturunan dan menjaga keselamatan diri mereka dan kaum keluarga mereka daripada diganggu oleh jembalang-jembalang keturunan yang pada sangkaan mereka adalah terdiri daripada roh datuk nenek mereka. Tujuannya pada ikhwan, gangguan banyak sangat. Anak cucu pelan banyak. Gangguan banyak sangat. Dia pun nak jaga pun tak boleh dah. So, dia kena ada kuasa yang menjaga. Setelah persetujuan itu diterima atau persetujuan secara keturunan dibuat melalui zuriat,
terjadilah perkara-perkara luar biasa ke atas orang membuat perjanjian tersebut. Di antaranya, ni, tengok, dia jadi dah bagi syarat dah terima dah, kata 44 hari ke. Sebagai contoh, yang pernah saya jumpa, 7 hari. 7 hari tidak boleh kena cahaya matahari dan tak boleh pijak tanah. 7 hari. Itu pengalaman orang datang kepada saya, cerita balik syarat yang dia buat. Tapi alhamdulillah kawan-kawan kita bila belajar akidah, belajar tauhid, mereka berani buang benda ni, ikhwan. Ada pengalaman saya, kawan tu buang. Bila dia buang, dia sakit. Bila dia sakit, saya pergi ziarah dia. Bila saya pergi ziarah dia, dia sakit. Saya pun pergi ziarah dia. Saya kata, sakit apa? Dia tengok orang tak ada, dia cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya buang. Saya kata, buang apa? Dia ceritalah. Tapi bacaannya cuma Qul Wallah je. Qul Wallah je bacaan dia. Tapi dia kalau masuk hutan ke, dia selam dalam laut ke, hutan segelap itu, dia akan nampak cahaya yang bawa dia dari satu jalan ke satu jalan. Dia selam dalam laut macam mana pun gelap, dia tak pakai apa ni semua, cerah dalam tu. Itu kelebihan dia. Dia hanya baca Qul Wallah je dengan cara dia. Saya duduk mengaji ni, dia kata akidah ni saya tak maulah nak mati dalam keadaan hati yang tak khusyuk dengan Tuhan. Saya nak mutmainnah, dia tinggal sakit. Dan kemudian bawa kepada Habib Umar. Itu orang yang berani ambil risiko untuk kembali pada Allah. Tengok apa jadi, ikhwan. Dah habis dah perjanjian itu dipatuhi. Pertama, tak sedarkan diri selama beberapa hari, koma ke apa ke. Setelah sedar, mereka boleh bersyarah tentang agama atau terus mengubati orang yang sakit, yang pelik-pelik dan sebagainya. Tak belajar agama pun. Tak belajar agama dan tak ada tauliah pun. Jaga tu boleh bersyarah. Dahsyat. Dan yang ni banyak saya jumpa, ya kawan. Dia baru balik jumpa Nabi Sulaiman. Saya kata jalan jauh ni. Saya kata jalan jauh ni sampai menuntut dengan Nabi Sulaiman. Dia kata dia pergi menuntut dengan Nabi Sulaiman. Dia kata Nabi Daud ni kahwin banyak. Bila Nabi Daud kahwin, jemput dia pegang nuri, dia pergi. Ini cerita dahsyat-dahsyat, bukan lawak-lawak. Saya kata Tuan gamak pergi makan kenduri Nabi Daud, tak ajak saya. No? Dia tahan tak lebih. Asyik. Yang kedua, mereka boleh mewujudkan barang-barang seperti kemian yang di dalamnya terdapat cincin, batu permata, dan dapat mengambil barang-barang yang ditanam oleh orang tanpa pergi ke rumah tersebut dan sebagainya. Mainlah benda pelik-pelik tu. Ketiga, setelah dipenuhi janji itu, boleh dan mahir latihan pertahan diri, walaupun sebelum ini beliau tak pernah belajar apa-apa jenis latihan pertahan diri. Yang ni saya tengok hantuah. Kawan tu seru hantuah masuk badan. Dia tu lembik lagu saya, tapi dia bersilat punya kemas. Kuda-kuda dia dahsyat. Dahsyat. Habis-habis hantuah keluar, dia pun penat, dia letih. Saya kata aku tak sangka hang pandai silat. Dia kata, aku tak belajar apa. Saya kata hang bersilat tadi dahsyat oh. Rupanya hantuah mai. Betul lah ini. Betul lah. 4. Boleh jadi tuk bidan bagi menolong orang perempuan yang nak bersalin. Dandan pergi tolong orang. Elok-elok dah habis dah, siapa akan bersalin? Rumah duduk ulu sikit. Ambulan pun panggil tak mai. Dah bersalin, potong pusat semua, baru ambulan mai. Dia tolong. Dia boleh tolong. 5. Boleh menjadi tuk dukun, tuk pawang yang boleh menurun, menyelap dengan mendakwa dirinya sebagai Nabi Khidir.
Atau Syekh Abdul Qadir Jailani, Panglima Hitam, Wali Songo, atau Tok Hijau. Oh, Wan Hijau ni Tok Hijau. Samsul, jangan main dengan Wan Hijau, Samsul. Ini orang ada benda ni. Tok Hijau dan sebagainya. Dia tak duduk, dia mengaku. Dia Nabi Khidir, dia Syekh Abdul Qadir. Pada sangkaan mereka, itu Nabi Khidir sungguh. Itu sangkaan mereka, Syekh Abdul Qadir sungguh telah pun ditipu. 6. Boleh menjadi tok keramat yang mahir dan boleh bercakap tentang ilmu-ilmu agama dan mampu melakukan perbuatan yang pelik-pelik dan luar biasa seperti berjalan atas air, ghaib dan sebagainya. Dia boleh buat. Dia boleh buat sungguh. 7. Sesetengahnya, jika penerima tersebut adalah perempuan, maka beliau akan disetubuhi terlebih dahulu oleh jin. Jin tersebut sebagai tanda perhubungan telah terjalin. Hak macam ni bawa sampai ke habis umur lah. Semua kelakuan dan kebolehan tersebut mengikut apa yang mereka warisi dari perhubungan dengan khadam-khadam tersebut yang terdiri sama ada jin Islam atau jin kafir. Setelah perjanjian dipersetujui, mulalah mereka mengadakan upacara-upacara tertentu sebagai pemujaan terhadap khadam tersebut, seperti mengadakan majlis jamuan atau tahlil setahun sekali, dan diarah mengunjungi kubur-kubur yang dianggap orang-orang saleh atau wali-wali Allah. Dia tak ada titik nah, tapi saya titik sat, saya koma sat. Anda tengok itu apa dia buat? Dia datang, di antara benda dia ajak ialah dia suruh pergi cari kubur-kubur. Kita tak tahu orang mati tu wali tak wali, dia beritahu. Orang yang mati tu tahun bila, kita ni tahun bila, sejarah dia tu kita tahu mana. Maka orang ni kerana dia ada pendamping-pendamping ni, dia patut bagi tahu. Maka hampir kubur sana. Kenapa dia suka pergi kubur-kubur? Sebab itu dunia dia. Dunia misteri dia, mistik dia. Kita ni diajak ziarah kubur kerana nak mendoakan orang yang mati, dan kita pergi itu untuk mengambil iktibar, pelajaran. Cukuplah. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati itu bagi pelajaran. Tapi dia akan bisik kepada mereka, pergi kubur-kubur tu ambil berkat. Yang hari ni banyak orang hari ni buat, dia sangka benda tu adalah agama, tapi bukan. Benda ni berasal usul daripada khadam-khadam dan pendamping-pendamping yang membisikkan pada tuan dia. Dengan membawa makanan tertentu atau seperti yang telah dipersetujui, dengan menyajikan makanan-makanan khas seperti pulut kuning, pulut putih, telur separuh masak, kelapa muda, kemian, ayam panggang, kuih muih yang terdiri daripada 7 jenis, berjenis-jenis, dan berbagai lauk pauk dan sebagainya. Ini semua jenis jin lapang lah kot. Tapi dia lupa makan, dia nak makan. Okay? Dia tanya dekat belalang kan, tu dalam beg tu ada apa? Kita ada makanan. Nak buat pergi mana? Nak bagi kat jin lapang tuanku. Tengok ikhwan. Bagus, kita tahu. Sikit lagi. Kesan akibatnya ke atas pengamal-amalan ni. Oh ikhwan, masa ada ilmu ni syok. Bila syok? Masa muda. Umur 25, umur 30, 35, 40, 45, 50, sampai 55. Syok. Oh, time ni umur 55 nak pergi 60, keramatlah kita. Anak cucu semua pakai hormat. Jangan main dengan tuang. Jangan main dengan tuang. Oh, dahsyat. Dahsyat. Orang takut, orang hormat. Lepas tu dia pula pakai kepiah putih, bawa pula janggut sikit, pakcik dia kepiah. Kan? Wahai mengaji Quran tak boleh. Bawa sikit, pakai tongkat pula. Oh Allah, anak cucu pergi umrah, hadiah kat dia jubah dia pakai. Allah memang apa? Oh Allah memang sangat at par dia, synchronize. Oh dahsyat dia. 60 naik ke atas. Dia mula. Bila apa?
bila resmi badan tak boleh tanggung dah. Sebab apa? Makhluk tu daripada api. Walaupun dia Islam, dia daripada api. Kita daripada tanah. Malaikat daripada cahaya. Dia tak boleh pergi. Dia akan jadi bebanan dan tekanan. Ketika tu, tengok apa akan jadi. Time seronok ni jangan cakap. Time seronok. Oh, time seronok kan. 50 yang kawan tu buat lebih kurang, dia embuih aja tergolek dengan motor balik sana. Oh, dahsyat kawan ni. Orang kata jangan main dengan dia. Dahsyat. Dia lalu kawasan tu Cahaya Nur Alik, tunduk. Oh, betapa ni. Time tu 50 kan. Dia pun dah 55, anak Cahaya Nur Alik pun dah besar jadi 25, dia lalu dia pergi jegir. Dia pun dah tak selincah. Siapa kata lagu tu? Tak selincah? Macam mana? Bukan. Macam mana Pak Long? Tak selincah. Apa? Yang dia kata apa? Aku menumpang di sudut dunia tu. Ada amat tu? Tingkahku tak selincah kan? Tengok apa nak jadi lepas ni. Akibat ke atas amalan ni, sekiranya tidak dilakukan upacara seperti di atas, maka segala hajatnya tidak ditunaikan, atau si waris atau keluarganya akan mendapat kesusahan dan bencana. Sama ada semasa masih hidup, di saat-saat kematian dan setelah kematian. Dia mula. Contoh, masa hidup, bila dah tak boleh nak sahabat biasa tengok gambar toyol, baca tolong aku baca siapa apa berlakon Sidi Husin. Masa toyol tu bagi syarat dia dengan tanpa pikir panjang kan, setuju. Apa syarat dia? Tiap-tiap malam nak kena bagi darah kat dia. Masa tu dia boleh, dia boleh. Tapi bila hari ke hari kawan tu diisap ibu jari kaki, sampai kawan tu nak ambil kaki adik dia, bini dia, last sekali ambil kaki. Bila letih dah nak jamu, letih nak buat ancak, letih nak buat semah tadi, letih nak buat sangkak tadi, upih-upih tu semua dah letih dah. Nak buat jamuan-jamuan ni dah tak larat dah. Tengok apa jadi. Apa dia? Dia akan buat apa? Satu, hidupnya sentiasa masalah. Dua, meniaga tak menjadi. Buatlah kerja apa pun tak akan berjaya. Seolah-olah ada saja yang menjadi halang. Banyak halangan dalam kerja yang diceburi. Sering sakit pelik-pelik yang tak dapat dikesan oleh doktor, seperti histeria, gila, isim, pandai baran, dapat anak yang cacat dan huduh rupa, selalu tak sedarkan diri, sakit kepala. Bila tiba waktu pagi, waktu matahari jatuh, keluarga selalu berkelahi, diganggu mimpi ngeri dan menakutkan dan sebagainya. Ini mula. Bila pula waris tak ada. Waris nak ambil itu tak ada. Apa lagi? Hilang anak dalam kandungan hasil tumpangan jin semasa melakukan persetubuhan dan sebagainya. Zaman kita dah tak ada dah benda tu. Baby hilang masa dah sampai 9 bulan, baby hilang. Dia ambil. Itu dalam gambar apa? Anita Dunia Ajaib. Pelari budak tu. Kadang budak tu dah besar dah kan. Dia main dengan UFO. Pelari budak tu. Dia kacau lah. Sakit tak tentu hala sakit. Dalam duk sihat-sihat. Tengok orang tua ni pelan laik. Kadang-kadang penyakit tu duk ada. Tapi penyakit tu tak aktif. Pasal apa? Ada benda lain menumpang. So yang segak tu benda lain, bukan dia. Saat kematian, orang yang bersahabat dengan jin biasanya amat menyulitkan kerana kesukaran untuk melepaskan diri daripada khadam jin yang telah sekian lama menjadi teman karibnya.
Antara syarat-syarat untuk kematian atau memudahkan kematian iaitu bagi membolehkan jin khadam itu keluar. Satu, perlu membuka perabung rumah. Masa ambil hari tu, dia tak abang semua ni. Dia abang benda yang indah, dia abang cuma kena buat apa-apa je. Dia tak abang kalau hang tak bagi kat aku, perabung rumah kena buka. Mesti mencungkil lantai rumah. Menyapu sikit tanah ke muka pesakit. Membubuh ranting kering di atas dada si sakit. Membuat kuih 7 jenis dan dipanahkan ke bukit. Memecahkan dinding rumah si sakit. Meletakkan si sakit di rumah kosong. Ni kalau Syekh ni dia tahu pada awal dia nak kenal lagu ni. Tak buat dia. Betul Pakcik Ramlan? Tak buat Pakcik Ramlan. Kita lebih pilih tua naik tangga ni sakit lutut pun sakit lutut lah. Kan? Daripada orang lain ada lah kita cargas saja naik. Tengok 80. Naik tangga macam 25. Rupanya ada khadam. Masa nak mati pula, kadang-kadang berlaku juga kejadian yang aneh-aneh ke atas si sakit yang bersahabat dengan jin. Antaranya ialah mati sudah 2-3 hari tapi masih kelihatan hidup dan sangat kuat makan. Bila sudah mati, mayat itu telah berbau busuk dan hampir reput. Ini pun tak ada lah tempat kita. Jarang ada. Tapi ada tak ada? Ada, tapi jarang dengar. Mayat ditumbuhi bulu yang banyak. Tapi bukan semua ni. Kita tengok mamak bulu tangan banyak. Dia ni ada khadam apa? Tak ada. Arab pun bulu banyak kan? Jangan. Kali Pak Lu ambil sembahyang kita usyak. Alamak bulu banyak. Ni mana punya khadam tu ada ni? Baik. Apa lagi? Mayat dibawa lari oleh puak-puak jin. Mati-mati mayat hilang. Nanti ada juga satu cerita, dia ambil kawan tu, buh ke alam dia. Jadi di sini dia tak mati, dia hilang jadi ghaib. Jadi orang duk puja dia, orang kata dia keramat, dia ghaib, tak tahu dia mati tak mati, dia duk ada di alam sana. Dia boleh buat kemampuan dia. Lepas mati, kadang-kala didapati diri si mayat itu sebenarnya jin peliharaannya balik semula ke rumah. Yang balik tu jin. Dan ada yang tidak serta bersetubuh dengan isteri. Yang pada sangkaan isteri si mati, bahawa suaminya masih hidup semula atau bekas suaminya keramat atau wali. Allah, tadi kena kapan orang baca talqin, malam balik. Mau dia tak kata wali. Laki aku wali. Laki pula pesan jangan habaq kat orang. Tak habaq. Tengok-tengok wali betul. Tak makan, tak minum, tak tidur. Duduk atas 3 sejadah je. Tak bercakap. Duk pegang biji tasbih, duk gelintir. Wali ya. Tengok-tengok itu adalah khadam. Apa lagi? F. Sesetengah mayat pula selepas mati hilang, dibawa lari oleh jin peliharaannya ke dalam hutan atau santapan puak-puak mereka. Mati kat sini jumpa dalam hutan. Kadang dia sembunyi dalam laut. Cari tak jumpa 2-3 hari. Kena cari orang cerdik pandai pula menjampi serapah nak jumpa mayat. Ikhwan, tengok pantai larang dia. Pantai larang dia. Pewaris keturunan ini atau penerima amalan ini tidak boleh melanggar pantai larang yang telah ditetapkan kerana akibat yang buruk akan terjadi ke atas dirinya atau ke atas keluarganya. Antara pantai larang, satu, tak boleh pakai kain masuk melalui kepala. Ada tengok, ada, kita ada siapa tak boleh? Jadi tak boleh lalu bawah penyidai kain. Saya dulu ada. Bila ni dalam ni tak ada apa dah. 3, tak boleh ziarah mayat.
Dia darah mayat, dia makna dia kena badi ataupun dia tak sedar. Dia kena badi ni dia balik dia meracau, ataupun dia darah mayat dia tak sedar, dia akan jadi menurun. 3, 4, D, tak boleh makan minum di kedai orang kapiak. Tak dahsyat ke syarat ni? Ni betul-betul warak ni. Warak. Kita tokoh Cina tak boleh makan, toge Cina tak boleh makan, soya Cina kita pun tak makan, lencikang Cina pun tak makan. Cakotiao jangan cakap. Kita punya pantang jaga kan. Kita tak kalau kita pergi bagi cakotiao Cina buat kepada orang Melayu, tengah-tengah dia makan, kita kata, aku bagi hang cakotiao Cina. Oh Allah ikhwan, ngamuk hang tak guna kan. Tak adil kita makan mi kari Cina tu. Ambil ubat. Jadi apa? Toko semua. Kita pandai larang ayat soya Cina tak makan. Kita jaga warak kan. Tak api main dengan orang politik. Satu negeri bagi kat Cina tak ada apa. Tak kacau apa. Tak ada pula kata warak. Tak ada pula kata warak. Dulu orang baca Quran pula. Masa tahalluh dulu kan. Baca Quran lagi. Bila ada musuh, baca Quran pula. Tak boleh pula kawan. Kita tengok. Baik. Lagi apa? Tak boleh meninggalkan bacaan serapah atau jampi. Tak boleh semayang di masjid atau berjemaah. Oh, ni jenis hak kasar ni. Tak boleh masuk ke rumah dengan kaki kanan. Tak boleh memakan benda-benda bernyawa dan sebagainya. Yang satu saya pernah jumpa, dia tiap-tiap pagi, dia nak keluar rumah, dia kena sepak berah. Dia kena sepak berah. Ke arah matahari naik kan, dia nanti letak di dapur dia. Ini semua saya tak tahu, dia yang cerita dengan saya. Dia kata, bila dia nak keluar tu, dia kena sepak berah dalam guni tu kan. Sepak, dia keluar rumah. Maka dia punya rezeki tu tak putih lah. Dia pergi keluk pun rezeki dia Allahu Akbar menjadi. Tapi dia kena sepak hari-hari. Tengok macam mana ya kawan. Dia hina rezeki Allah. Ringkasnya, dari keterangan-keterangan telah dikemukakan di atas jelas bahawa berkawan bersahabat dengan jin memberi banyak keburukan pada manusia, sama ada semasa mereka masih apatah lagi setelah mereka meninggal dunia. Tak kira apa jua niat dan sebab mereka menjadikan jin sebagai sahabat atau khadam mereka. Menurut setengah ulama, berkawan dengan jin boleh menyebabkan manusia dan jin yang menjadi sahabatnya itu, jika jin tersebut terdiri daripada jin Islam, sama-sama menjadi kapiak, dan keduanya akan dihumban oleh Allah dalam api neraka. Keadaan ini berlaku kerana manusia bersahabat dengan jin merasa takabur, lupa daratan, kerana mereka memiliki kuasa luar biasa yang tak boleh dimiliki oleh manusia lain, dan apa-apa yang mereka hajati dapat diperoleh melalui pertolongan jin tersebut. Mereka juga menganggap mereka lebih berkuasa daripada Allah dan menyuruh manusia lain meminta pertolongan hanya kepada mereka sahaja. Perbuatan ini menyebabkan mereka syirik pada Allah kerana meminta pertolongan pada makhluk lain selain daripada Allah. Sedangkan syirik merupakan satu dosa yang amat berat dan tak akan diampun oleh Allah. Manakala jin yang menjadi khadam manusia menjadi kapiak pula kerana mereka juga telah takabur kepada Allah, kerana seronok disanjung, dipuja oleh manusia. Kadang-kadang jin tersebut juga mengaku mereka adalah Tuhan dan menyuruh manusia menyembahnya dengan mengadakan majlis tertentu seperti jamu jin setahun sekali, kenduri sembelih kambing, korbankan sesuatu pada jin dan sebagainya jika inginkan pertolongan daripada mereka. Jadi kalau nak pertolongan itu berterusan, karamat itu makin menjadi, maka syarat-syarat itu makin teruskan. Setelah dia dapat ilmu tu, dia nak salur ke arah mana, itu bab nombor 2. Kadang-kadang orang dapat ilmu ni sahabat, dia tolong orang. Dia tolong Masjid Din.
Bagus. Orang sakit, lumpuh, dia boleh ubat, dia hurut, pulih balik. Orang kena sihir orang, dia pergi bantu. Memang kadang-kadang dia khidmat tu untuk sungguh dia tolong orang, dia ta'awun sungguh. Tetapi melihat kepada syarat dia dapat ilmu itu, dia sendiri dalam keburukan. Lepas tu nak ke mana nak jadi? Apa nak jadi? Ya subhanallah. Itulah ikhwan, dalam pelajaran kita ni ditekankan satu perkara pada kita. Apa dia? Dalam pelajaran tazkiyah ni dikatakan pada kita, la yushakkikannaka fil wa'di adamu uqu'il maw'ud. Jangan kita syak pada Tuhan. Jangan kita syak pada apa-apa benda yang Tuhan janji, walaupun yang Tuhan janji itu tak nampak lagi depan mata. In ta'ayyana zamanuhu, zaman dia, masa dia, tempat dia, Tuhan janji. Macam Allah janji, minta aku bagi. Tapi kita duk minta, tak dapat lagi. Maka la yushakkikannaka fil wa'di adamu uqu'il maw'ud. Jangan syak itu menguasai hati kita, fikiran kita, emosi kita, sehingga kita nampak Tuhan tu macam tipu kita. Jangan sekali-kali. Kenapa ikhwan? Li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratika. Kerana ini akan menyebabkan rosak mata hati kita. Wa ikhmadan li nuri sariratika, dan akan terpadam cahaya sarirah pada hati kita. Sarirah ni dia yang duk supply cahaya kepada basirah. Orang kata mata hati hak dalam tu, dia akan terpadam cahaya, penglihatan hati tak boleh nampak Tuhan. Punca apa dia? Kita syak pada Tuhan. Kita sakit, ghaflah, kita tak sakit, orang kita sayang sakit, dia susah, yang tu akan kacau kita. Ataupun dengki khianat, nak sesuatu cepat, akhirnya ambil jalan pintas. Ambil jalan. Dia ni satu hamba Allah ni, dia pergi minum arak, dia pergi isap dadah, dia pergi kena ganja, tergolek tengah jalan memang. Dia jalan masuk jatuh dalam parit, luka muka semua habis. Dia sampai kat tiang elektrik, dia duduk sembang. Dia sembang dengan tiang elektrik. Sagi peluk tiang elektrik, dia nampak macam member dia. Rupanya kawan dah syur dah. Dia ni lebih baik, walaupun dia teruk kita nampak, tapi dia lebih baik daripada orang yang mensyirikkan Tuhan. Kenapa? Yang lingkup zahir dia, yang lingkup dia seorang lah. Tapi syirik ni, dia berkawan dengan makhluk halus, sampai nampak makhluk tu lebih berkuasa daripada Tuhan, gantung rezeki dekat dia, gantung hidup mati dekat dia. Ini geng-geng yang ada license to kill ni, orang boleh bunuh orang ni, James Bond ni semua ni, dia apa bunuh orang, gangster ni semua kan, dia apa bunuh lagu tu je, berdosa, kena tangkap masuk penjara. Tapi berapa banyak orang mati kerana sihir ni? Tak ada mahkamah boleh cas di dunia. Santau menyantau, macam mana orang tu tanggung azab kena santau. Dahsyat. Anda tengok drama, nama gambar tu pun santau. Pasal apa? Pasal dia dapat projek lebih, kawan tu main tak bubuk kacang balik sekali hantu ni. Hantar bubuk kacang kan. Bini dia makan sedap bubuk kacang, sekali makan bubuk kacang tu menjerit sampai tak ada dah, sampai tercabut nyawa. Pasal apa? Nama dia pun Halim juga. Kesian. Sakit macam mana orang kena santau tu, sakit, sihir. Tapi apa orang ni tanggung? Orang yang buat santau, orang yang suruh buat santau, semua terlibat dengan menduakan Tuhan. Yang ni kalau habis nyawa ni, tengok dia duk bagi tahu tadi,
Bomoh yang buat benda ni semua, dia akan kata pada kawan suruh dia buat, hang sanggup tanggung ke dengan aku akhirat esok? Hang sanggup tanggung ke dengan aku akhirat esok? Aku tak mau tanggung. Dia ingat dia lepas, tapi dia tak lepas. Dia ingat dia lepas, tapi dia tak lepas. Kawan ni geram punya pasal, hasad dengki punya pasal, tak puas hati punya pasal. Kita ada tragedi ikhwan di tanah kubur, ada tragedi ikhwan, bukan drama, reality. Tanam dah mayat kawan tu, tanam mayat satu perempuan muda, tanam. Tiba-tiba dia menjerit di kubur. Dia kata, aku nak buat bagi hang suka kat aku je, aku tak sangka sampai hang mati. Oh ya Allah, atas kubur menjerit. Budak muda, tak sampai 30 umur. Pasal apa? Hilang daya diri, nak pikat, nak mengorat. Tak tahu tak dapat apa cerita, ataupun dia pun tak kerti. Mainlah belajar dengan kita. Dia pun tak main. Dia pun tak main. Dia guna cross. Dia cross jalan. Pergi cari apa? Bomoh jampi-jampi apakah, macam apa, boleh lembutkan hati orang. Tapi Allah punya kuasa. Kawan ni duk semayang, duk puasa, Allah bagi kawan tu takut tengok dia. Bomoh buat bagi lembut hati turut kawan tu, Allah bagi halang. Allah buat bagi dia takut, sakit, membawa kepada mati. Ni nak jawab apa? Bunuh satu nyawa, dosa dia macam bunuh semua nyawa. Ni nak jawab apa depan Tuhan? Alah, kita makan, kita seronok, kita sihat. Habis orang tu dah mati, kita kata apa? Dengan aku jangan buat main. Orang lain kan tak apa. Iyalah, kita cakap ajak kita sampai hari malaikat nak ambil nyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita bolehlah kata ke orang, aku sampai masa aku mati juga, aku takut apa? Sebab hang tak tengok lagi malaikat maut. Sebab hang tak tahu apa tu sakaratul maut. Sebab hang tak pernah belajar. Cuba pergi tanya orang bagi mandi mayat, tengok macam mana gerunnya mayat ni. Gerun. Bagi mandi mayat, kita tengok muka dia mati, dia terkulai, keras, kedengkiang. Tanam dia, ikat dia kapan, buh dalam tung keranda, masuk dalam tanah, dah tanah gelap, buh keranda lagi, himpit dada dia ke tanah lagi, kosong. Kita tidur atas, kita pergi, orang korek lihat lahat, ikhwan, antum baring tengok ke atas. Walaupun dia 4 kaki, 5 kaki, antum akan rasa jauh macam ke bulan tu. Antum baring tengok. Dah baring masa tu pula, tanah mau runtuh pula. Antum jangan cari pasal. Satgi malaikat nak mai. Ya Rabbal Alamin. Lagi kita tak tahu apa. Puas hati. Bila hajat kita tak puas hati, jumpa lagi bomoh. Banyak Allah bagi rezeki kepada kita. Ribu-ribu banyak ke bomoh. Bomoh kena ambil ribu-ribu ya kawan. Pasal apa? Dia nak kena jawab dengan Tuhan. Takkan dia nak ambil RM35. RM35 dia bunuh orang. Biar dia bunuh sendiri dia kata. Duit rezeki Tuhan bagi, habis ke sana. Nak menabung sedekah tak boleh. Nak beli kitab tak boleh. Nak tolong anak yatim tak boleh. Nak pergi umrah tak boleh. Nak pergi haji tak boleh. Khairat untuk diri pun tak ada. Kita bila jadi mangsa benda lagu ni, jangan sekali-kali ingat nak balas. Kenapa? Kita akan letih macam mana orang tu letih. Antum orang kena sihir, antum pergi tanya kat dia, berapa banyak duit habis berubat? Masa Pakcik Din, fikiran kita itu mangsa. Bila Allah bagi kita sihat balik, orang buat kita ni, kita mau tahu pula siapa buat Pakcik Din. Allah. So takkan nak duduk diam saja. Do something. Masa kita balas balik, Tuhan tunjuk kita duduk di tempat orang yang buat kita. Macam mana kita jadi tak ada petunjuk dari Tuhan. Duit habis, tak tentu arah, Tuhan halang semayang, Tuhan halang baca Quran, Tuhan halang zikir, Tuhan halang semua kebaikan menuju akhirat, tapi kita tak sedar.
Masa kita habis lagu tu, kita sedap-sedap raya, kita sedap-sedap puasa. Sebagai penutup antum, tu nak dengar satu cerita. Tapi saya tanya sahabat ni dululah, saya kata bolehkah saya cerita? Dia kata tak apa Ustaz cerita, bagi orang tahu. Supaya orang tak terlibat dengan benda-benda ni. Sahabat ni cerita dengan saya dalam telefon. Bila dia duduk dengar kita baca ni siri ke berapa tu? Ke-5 kan? Dia minta lah buku ni, dia suruh saya post. Dia cerita dengan saya. Ustaz cerita ke orang Ustaz apa yang saya nak beritahu kepada Ustaz. Dia kata pengalaman abang dia kerana hasad dengki ni, hasad dengki dalam bentuk apa? Orang buat dia pun dah pulih habis, sekali tahu siapa buat, tak tenang. Jiwa jadi tak tenang. Sebulan, lepas tahun rehat, ingatan tu dia mai balik. Orang buat kita. Dia nak pergi balas. Yang saya nak cerita, yang sikit dia cerita dengan saya, usaha membalas ni dibuat dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa. Usaha membalas yang kita kata setan kena tangkap ni, dalam bulan puasa pergi cari bomoh, bayar kepada bomoh dalam bulan puasa. Saya tanya, saya kata masa tu tak ingat ke? Ingat tahu kata ni bulan puasa, tahu kata bulan sebaik-baik bulan, duk tengok TV, dengar apa semua tahu. Tapi dia punya amarah tu menguasai apa? Diri. Sebab saya yang tangguh sakit. Sakit tu, tak tahu nak cakap sakit. Sakit kena cucuk pisau, sakit kena benda tajam. Jangan cakap. Tapi sakit kena sihir ni amat sakit. Hanya orang tu saja tahu. Dan orang kena sihir ni dia kata punya sakit dua saja. Sama ada dia sembuh atau dia mati. Tapi Allah bagi baik. Balas tak boleh tahan balas. Balas dalam bulan puasa, ikhwan. Pukul 10 malam, pukul ini kena pergi ambil benda, pergi tanam rumah orang. Orang di masjid duk kata subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Belah siang orang pakai duk pergi pasar Ramadan nak cari juadah buka puasa. Dia kata dia duk pergi tawaf rumah Tok Bomoh. Allah cabut 1 bulan Ramadan punya ibadat. Macam tu saja dia kata. Ya Allah. Kata. Sepatutnya kita kena kembali pada Allah. Tak mau balas. Jangan. Kita akan jadi seperti orang tu. Kita tak balas bukan pasal kita tak boleh balas. Betul tak Cik Din? Bukan pasal kita tak ada duit nak balas. Bukan pasal kita tak tahu cari bomoh. Tak. Kita tak balas kerana kita tak mau jadi macam orang tu. Hati dia busuk. Nawai tu dia Tuhan tak suka. Tuhan tak ampun dosa dia. Selagi dia tak minta ampun. Kita tak mau jadi lagu tu, ikhwan. Kita mengharapkan Tuhan. Baik, lepas ni, ikhwan, penulis bawa muka surat 23. Contoh-contoh penyakit yang ada kaitan dengan jin. Sakit kepala. Migraine kan? Tapi migraine sakit badan ni, apa dia punya tanda? Migraine jin ada tumpang ni apa tanda dia? Ikhwan, saya bukan nak ajak bomoh tau. Saya duk ajak kita memahami orang dulu faham lagu mana. Itu jangan lupa. Sahabat jangan duk pergi tulis pula tanda-tanda tu. Saya duk ajak macam mana orang silam faham. Saya tak ajak ni. Jangan duk ajak. Saya duk ajak orang dulu faham ni macam mana. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.